Assalamualaikum, selamat malam semua orang. So, malam ni nak kongsi tentang kita ni dah sekejap je lah, dah berapa, dah seminggu lebih dah dah seminggu lebih waktu kita dalam perintah kawalan. So, rasanya golongan-golongan yang duduk di rumah mesti ada benda yang diorang target nak buat, yang kita target nak buat. Tapi makin berlalu hari, makin macam ke laut kita punya plan-plan tu. Okay, so berita baiknya adalah tiada siapa pun di dunia ni yang immune. Tiada siapa pun di dunia ni yang immune dengan sifat menunda, tunda kerja ni kan. Tak ada siapa pun yang immune. Maksudnya semua orang boleh ada sifat menunda-nunda kerja ni. Cumanya sama ada benda tu akan jadi serius ataupun benda tu hanyalah biasa-biasa sahaja ataupun tidak menjadi masalah. Sebab ada benda yang memang kita perlu tunda untuk kita ada maslahat lain dan sebagainya. Tapi kalau menunda benda yang penting sampai menjadi beban, masalah, bukan hanya pada diri kita, malah pada orang lain, maka itu adalah satu benda yang bermasalah, menunda yang bermasalah. So, macam mana? Kita dah mula rasa macam alah lamanya duduk rumah ni, banyak benda nak buat tapi tak jadi. Iaitu sifat menunda. Nak buat macam mana? Sebelum saya sharekan tips untuk kita mengurangkan sifat menunda kita tu, saya nak kongsi satu teori lah. Teori ni saya jumpa dekat TED Talk. So saya tak ingat siapa yang bagi tu sebab banyak sangat TED Talk yang saya tengok. Okay, dia cerita tentang menunda ni ada sistem dia. Ada rangkaian sistem dia sebenarnya. Macam mana sifat menunda ni berlaku. Siapa yang terlibat, apa yang sebenarnya yang terjadi, apa yang menyebabkan kita menunda-nunda ni, sedangkan benda tu penting kan. So senang dia cerita macam ni. Okay, bayangkan, okay, ni kertas lukisan anak buah saya. Diorang dekat luar tak dapat masuk. Nanti diorang mesti nak tengok video ni, mesti cakap, kenapa conteng kertas lukisan kita orang? Tak apa, Cipa minta satu. Okay, bayangkan otak kita ni, saya lukislah dulu ya. Otak kita ni ibarat kapal lah. Kapal. Otak kita ni ibarat kapal. So saya memang suka melukis. So saya tak berapa cantik pun. Okay. Okay, bayangkanlah ni lah. Ni adalah kapal. Kapal iaitu otak kita. So dekat otak kita ni, dia berlayar lah. Hari-hari dia berlayar. Ada tempat yang dia nak pergi. So dia ada driver dia. So kita lukislah driver dia Dekat tengah ni driver dia. Dia pegang steering. Tak tahu macam mana rupa steering macam ni lah kiranya. Dia duduk kat tengah, dia pegang steering kat sini kan. Ni adalah driver dia. So setiap kapal ada driver dia, nahoda dia kan. Nahoda driver dia lah kan. So kita ibaratkan orang yang drive otak kita ni adalah seorang yang rasional. Dia ni lah si pemandu kapal ni. Alah, saya tak reti lah nak buat mirror ni. Okay. Salah, itu bukan mirror. Macam mana saya nak terbalikkan? Alah, tak reti, patutnya saya belajar tadi. Tak apalah ya. So apa yang saya tulis ni adalah rasional. So seorang pemandu kapal ni adalah seorang yang rasional. Siapa yang tahu macam mana nak buat mirror? Maknanya terbalikkan, bukan terbalikkan ke ni, terbalikkan ke saya. Saya hari tu ada orang ajar, saya dah lupa. Itulah, tak buat selalu. Macam mana nak terbalikkan supaya tulisan ni nampak tak terbalik? Siapa yang tahu tolong komen. Saya sangat berterima kasih. Terima kasih menonton. So otak kita ni ibarat kapal ni lah. Dan dalam otak kita ni ada seorang nahoda kapal. Dialah orang yang selalu membuatkan kita berfikir secara rasional. Sepanjang PKP ni, Perintah Kawalan Pergerakan ni, kita nak tanam pokok, contoh. Kita nak belajar masak, contoh. Macam-macam lah. So dia ni lah
yang rasional. Dia yang fikir nak buat apa. Tapi masalahnya adalah kita, alah pojang mana boleh cerita balik, I tak reti. Budak dyslexia boleh buat. Dia ada cara nak buat tapi tak reti. Siapa reti boleh tak? Betulkan di bahagian setting. Apa kat mana itulah baru nak cari. Ain, setting kat mana Ain? Nantilah saya buat itulah patutnya saya buat daripada awal tadi rasanya mirror tu So ini adalah nahoda kapal kita. Dia adalah orang yang buat rasional. Kita berfikir secara rasional. Berita baiknya adalah dalam kapal ni bukan otak kita yang rasional ni seorang-seorang. Dia ada kawan. So kawannya adalah comel kawan dia ni. Kawan dia adalah seekor monyet. Okay. Ni adalah otak kita yang rasional. Dan berita gembiranya dalam otak kita bukanlah seorang yang rasional ni sahaja yang duduk. Dia mesti ada seekor monyet. Monyet ni lah yang bila kita plan, okay hari ni aku nak tulis blog contohnya. Aku nak tulis blog, aku nak menulis. Aku nak tulis novel. Saya ada kawan yang dah mula nak menulis kan. Tahniah dan teruskanlah. Saya Alhamdulillah ada 2 buah buku. Tak buat seorang-seorang, buat dengan kawan. Disebabkan ada kawan, so monyet ni tak mengganggu sangat. Bila buat buku seorang-seorang, monyet ni sangat mengganggu. Monyet ni apa? Monyet ni lah yang selalu bila kita nak fokus buat something, dia pun cakap, bukalah Facebook, bukalah IG, bukalah Twitter, bukalah WhatsApp yang dah kita buka setiap 5 minit tu. Ni monyet ni. So monyet ni, okay, yang orang yang drive ni, dia seorang yang rasional. Monyet ni, dia seekor yang suka happy je. Apa benda saja yang happy, seronok dia suka. Inilah dia. Inilah kawan kita di dalam otak kita. So, monyet ni lah yang akhirnya menyebabkan plan kita hari tu ditunda dan akhirnya tak settle. So, bila faham, monyet ni pun akhirnya bisik-bisik kat dia. Bukalah Twitter, bukalah Facebook, bukalah WhatsApp kan. Padahal baru 5 minit bukalah lagi. Ada mesej baru tu. Monyet ni yang suruh. So akhirnya steering ni pun bukan orang yang rasional yang pegang. Akhirnya monyet ni yang main steering ni. Pusing. Memang kita rasa seronok tau. Memang kita rasa seronok dekat dunia yang monyet ni bawa kita. Tapi di dalam dunia yang monyet ni bawa kita, terkandung segala rasa bersalah, segala rasa kerja tak siap, segala rasa macam habislah aku, macam mana ni, benda tak settle, kerja office tak nak hantar ni kan. Contoh. So monyet ni lah yang punya masalah. Dunia monyet ni memang best. Bila dia bawa steering memang sangat best. Tapi dalam dunia tu banyak sangat terkandung rasa bersalah. So ni bila monyet ni akan berhenti kacau kita? Bila monyet ni akan berhenti kacau kita? Datanglah lagi satu watak. Itulah saya jumpa benda ni dekat TED Talk. Bagus sangat untuk kita faham. Okey, datang lagi satu watak di mana monyet ni tak takut apa-apa kan? Monyet ni tak takut apa-apa. Tapi dia ada takut something. Dia takut ni coronavirus. Tak adalah. So dia takut satu monster ni. Monster ni monster ni. Monyet ni takut dengan monster ni. So monster ni siapa? Bila monster ni datang, monyet ni sekali takut. Monyet ni takut, dia ni takut. Siapa monster ni? Monster ni adalah, okay, pernah tak kita tunda kerja kita? Contohlah saya ada thesis nak kena buat. Saya tunda nak hantar literature writing contoh. Saya tunda nak hantar apa macam lah, proposal ke apa kan. Contoh kita ada 6 bulan. 6 bulan. Alah 6 bulan. Kita konon dah planning setiap hari nak cari literature review lah, whatever. Akhirnya yang kita beria nak buat tu seminggu sebelum deadline. Biasa tak macam tu? Seminggu sebelum deadline. Inilah dia monster tu. Inilah monster tu. Once kita dah dekat dengan
due date ataupun tarikh kita nak hantar tu, bila monster ni menyedarkan kita, monyet-monyet ni melompat, orang-orang ni melompat. So orang ni akan pegang balik steering dan dia akan bawa balik kita ke arah yang rasional. So bila benda ni akan keluar, monster ni adalah bila kita fikir, oh kalau aku tak hantar proposal, lecturer aku marah. Kalau aku tak siapkan kerja aku, bos aku marah. Padahal dah lama dia bagi kan. So dalam badan kita memang ada alam ni. So ini adalah sistem yang membuatkan kita selalu bertunda dalam hidup, iaitu pemikiran kita yang rasional. Ni ibarat otak kita lah, pemikiran kita yang rasional. Dan sentiasa ada monyet yang suka suruh kita buat benda yang gembira, happy kan. Dia tak fikir pun kita ada due date ke apa-apa whatsoever. Dan akhirnya kita ada satu alam ni, iaitu monster ni. Tapi berita sedihnya, monster ni tak akan keluar kalau kita tak ada benda-benda yang macam menekan kita. Contohnya kalau kita tak hantar proposal kita kena pecat. Contoh, monster ni akan keluar lah. Tapi kalau kita tak ada kena pecat, tak ada apa, tak ada kena marah, monster ni tak keluar. Faham tak? So baguslah sistem yang dia ajar kat kita ni, untuk kita kenal kenapa aku jadi macam ni, kenapa aku menunda kan. Sebabnya ada watak-watak ni dalam otak kita. Watak-watak ni berfungsi bila kita ada kerja yang ada due date, bila kita kerja yang ada tarikh perlu hantar, tarikh tertentu. Sedangkan dalam hidup kita tak semua benda ada tarikh yang tertentu. Contoh, menjadi seorang isteri yang baik, contoh, ada ke due date, ada ke tak tempoh akhirnya bila kan. Menjadi seorang anak yang solehah, ada ke tempoh akhirnya bila? Tak ada. So alam ni tak akan datang. So sebagai manusia biasa, sebab tu saya cakap, sebagai manusia biasa kita memang tak boleh hindar daripada sifat menunda kan. Tips ni apa saya nak kongsi. Terima kasih semua yang menonton. Sekejap saya baca komen. Waalaikumsalam Poja. Sabar je aku. Ain Fahana, kasihan Ain Fahana dan semua yang menonton. Hamal, dasar monyet. Ya, monyet. So tips ni saya kongsi lah. Disebabkan berita gembiranya kita tahu tak ada siapa yang boleh immune dengan sifat menunda ni. Tapi sifat menunda ni menyebabkan kita rasa bersalah yang sangat besar, sebab banyak benda yang akan menyebabkan kita rugi. Saya kongsikan 3 tips lah. 3 tips yang antara yang saya buat juga. Sebab setiap kejayaan sebenarnya adalah disebabkan persediaan. So kalau kita tak ada, macam orang fikir orang yang berjaya tu tiba-tiba je berjaya. Orang yang berjaya tu sebab nasib baik. No, 80 berapa saya baca tu, 80 ke 90% kejayaan disebabkan persediaan. Persediaan tu yang menyebabkan orang berjaya. Jadi antara persediaan yang baik adalah mengurangkan sifat menunda ni. Mengurangkan sifat menunda ni. 3 tips yang saya boleh kongsi adalah, nombor 1, kita selalu menunda sebab kerja tu terlalu besar kita buat skop dia. Contohnya kita nak tulis buku. Saya share lah pengalaman saya menulis buku. Kalau kita nak menulis buku ada 14 bab contoh, memang sangat besar. 14 bab, berapa ratus muka surat. Kita akan rasa benda tu sangat besar, so memang kita akan menunda. Tapi tipsnya adalah kita kecilkan benda tu jadi kecil. Contohnya hari ni aku siapkan 2 muka contoh. Hari ni aku siapkan 1 muka contoh kan. So bila kita kecil-kecilkan benda tu, kita tak rasa benda tu membebankan. Selalunya kita menunda satu kerja sebab benda tu kita rasa alah susah lah nak buat, berat lah nak buat. Banyaknya nak hantar tesis, 300 muka surat. Memanglah bila kita fikir 300 muka surat, nampak banyak. Tapi cuba kita kecil-kecilkan skop tu. Kita kecilkan, okey, pagi kita buat 1 muka, tengah hari kita buat 1 muka. Cuba darabkan berapa hari kita dah boleh siapkan. So kecil-kecilkan benda tu. So itu adalah tips nombor 1. Setiap kerja yang besar, jadikan dia kepada skop yang kecil. Okay. So nombor 2 tipsnya adalah reward diri kita. Sebab tadi kita dah bahagikan
kerja tu sikit-sikit kan. So reward diri kita. Contoh macam saya dulu waktu zaman belajar, saya dekan 11 kali ke 12 kali, saya dah tak ingat. 11 ke 12 kali. So antara tips yang saya buat adalah, selalu orang ingat hari tu buat nota, hari tu juga hafal, hari tu juga kena buat soalan ke, pasir paper ke, whatever. Saya tak. Saya jenis, kan kita cakap tadi kita kecil-kecilkan benda kan. Saya memang bahagikan jadual belajar saya. Hari ni buat nota, besok jawab soalan pasir, besok-besoknya pula baru hafal nota. Contoh, saya tak bahagikan sedubuk satu hari tu semua benda, tak, saya bukan macam tu. Dan satu lagi, orang ingat saya jenis yang buat jadual strict ikut. No. Saya ni adalah seorang yang suka hati saya lah. Saya bukan seorang yang jenis suka terikat dengan jadual, tapi saya seorang yang memang buat jadual dan ada to do list. But kata kau tak ikut jadual dengan orang yang tak kuat disiplin kepada jadual lah. Tapi kenapa saya buat juga jadual tu, supaya saya boleh tengok, okey hari ni aku kena buat ni, tapi tak semestinya saya kena buat pukul 9 pagi. Contoh saya ada benda yang saya kena buat, so saya tulis lah benda ni saya kena buat, tapi tak semestinya yang saya jadual tu saya kena buat pukul 9 pagi. Saya akan tengok saya nak buat yang mana dulu. Selalunya saya akan pilih benda yang paling saya suka buat dulu. Itu yang bestnya. Nombor 2 tadi saya cakap kan, bagi reward diri kita. Kan kita dah bahagikan benda tu kecil-kecil kan. So once kita buat benda yang mudah dulu, kita reward diri kita. Macam contoh saya jenis suka baca buku kan. So saya akan letak sebelah tempat saya tu, meja saya kerja tu, buku yang saya suka baca. So macam saya dah siap benda tu 30 minit, reward saya adalah saya dapat baca buku yang saya suka. Contoh, so ada orang dia buat apa? 1 muka surat dia letak coklat, 5 muka surat dia letak coklat. Terpulang lah kan, dia suka makan coklat whatsoever. Saya tak kisah kan, yang penting reward lah, reward diri anda sekecil-kecil benda. So bila diri kita memang suka reward, once kita reward diri kita, kita akan kurang sifat suka menunda dan akhirnya kerja kita akan siap. So nombor 1, nombor 2, nombor 3 adalah tips untuk elakkan diri kita menunda adalah dengan kurangkan distraction dekat tempat kita kerja. Selalunya kita menunda kerja kita sebab terlalu banyak gangguan di tempat kita nak buat kerja tu. Saya tahu ramai sangat kawan-kawan saya yang kerja dari office dan sekarang kena kerja dari rumah. Bukan sikit cabarannya, besar ya. Saya ada baca satu posting ni, bukan kawan saya lah, tapi kawan saya share posting seorang ni lah. Dia baru ada anak seorang, lepas tu dia kena marah dengan bos dia sebab dia tak respon dalam grup dalam masa sehari tu, sebab dia kata dia busy dengan anak dan sebagainya. Kita tak nak lah cakap pasal hidup dia, but kita nak cakap tentang hidup kita memang akan ada gangguan, distraction kerja kita. So apa yang kita boleh buat adalah, contohlah macam selalunya distraction kita yang macam monyet tadi suka bawa adalah apa? Monyet ni suka bawa apa? Distraction, Nat, apa? Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, benda-benda yang macam kau scroll benda yang sama lah. Kau scroll benda yang sama setiap hari, dan daripada benda yang kita scroll tu, yang input yang kita dapat tak sampai 5% pun fakta-fakta yang mengisi otak kita. So monyet ni memang suka benda-benda yang macam tu, dan disebabkan benda-benda macam tu lah kerja kita terganggu, distract, dan akhirnya otak yang rasional ni tak dapat nak bawa kita buat benda yang kita plan. So cara dia adalah kurangkan distraction. Macam contoh saya waktu belajar dulu, saya tahu ada waktu zaman student dan sekarang juga kan, phone kita ni satu benda yang akan distract kita kerja. So macam contoh kita nak hafal Quran contoh kan. So janganlah hafal guna handphone, jangan hafal guna, sebab bila kita guna handphone kita ada kecenderungan nak buka WhatsApp, nak buka internet dan sebagainya kan. So kurangkan distraction tu lah. Kalau saya akan buat plane mode. Kalau saya buat kerja, saya akan buat plane mode. Saya akan download awal-awal dokumen yang saya nak tengok, lepas saya akan buat plane mode selama 30 minit. Saya akan set jam, dan lepas 30 minit saya online lah balik. Tak adalah sampai saya buat kerja tu straight 4 jam. Hebatnya, tak adalah. So itu saja saya nak kongsi 3 benda, iaitu pertama macam nak kurangkan sifat menunda. Yang pertama adalah kecil-kecilkan skop kerja kita tu. Kecil-kecilkan skop kerja kita tu. Yang kedua adalah
kita reward diri kita setiap satu skop kerja yang dah siap. Bila kita kecil-kecil kan, kerja tu dah siap, buat yang mudah dulu. Dah mudah-mudah, yang mudah tu dah settle, reward diri kita. Yang mudah tu dah settle, reward lagi diri kita. Okay. Yang ketiga, kurangkan distraction, kurangkan gangguan. Jangan kerja depan TV contoh. Cari tempat yang kita boleh fokus lah buat kerja. Okay. Hai Nat, cantik bola-bola nak pergi mana? Nak jumpa Nat lah ni. Okay, itu saja. Siapa yang baik kat sini, yang nak kongsi banyak-banyak pahala, boleh tolong tuliskan point untuk orang lain, boleh baca. Dan kalau rasa video ni bermanfaat, boleh share dekat wall Facebook anda. Itu sahaja. Selamat menikmati Perintah Kawalan Pergerakan. Assalamualaikum.